Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Afizal Zaman dengan bertemankan rakan setugas saya Naila Huda yang bekerja daripada rumah, dan kami di Awani Pagi ini akan membincangkan mengenai berita-berita dalam dan juga luar negara yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dan juga perkara-perkara menarik untuk anda ketahui sebelum anda memulakan hari anda untuk dibincangkan bersama rakan-rakan dan juga keluarga. Dan sudah pasti, tiga perkara pokok yang menjadi isu utama untuk hari ini adalah mengenai COVID-19, perkembangan politik tanah air negara dan juga mengenai isu air itu sendiri. Okey, Naila, apa cerita? Baik, Afizi, kalau kita lihat pada muka depan akhbar tempatan, apa yang menjadi berita utama yang dikatakan Afizi tadi, kalau contohnya kita lihat pada muka depan The Star, resolve the water woes, isu bekalan air, gangguan bekalan air di Selangor sekali lagi berlaku. Dalam bulan ini sahaja saya kira sudah 3 kali berlaku gangguan bekalan air di Selangor. Bulan lepas juga kita menyaksikan 2 kali Selangor mengalami gangguan bekalan air. Saya sahaja dah mengalami gangguan ini beberapa kali dah tahun ini sahaja. Jadi ini satu isu yang sering membelenggu duduk di Selangor sehingga lebih sejuta akaun pengguna yang terkesan dengan juga premis-premis perniagaan. Berapa banyak kos kerugian yang dialami pengusaha dan peniaga di sekitar Selangor, kita tak tahu berapa kos kerugiannya. Jadi itu yang pada tumpuan muka depan The Star. Kalau kita lihat pada muka depan New Straits Times juga, a 1-2 punch. The Environment Minister says suspects in the latest water supply disruption have been identified. Suspek di sebalik isu pencemaran yang menyebabkan gangguan bekalan air ini telah pun dikenal pasti. Itu yang dikongsikan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air semalam. Yang mana kami juga di Awani Pagi sempena dengan Hari Alam Sekitar semalam ada membual bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air yang menceritakan tentang isu ini, yang mana mereka sedang dalam proses membangunkan infrastruktur lain, takung air dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga ingin bertindak lebih tegas terhadap mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Ya, betul tu. Dan apa yang menarik juga di berita muka hadapan berita harian sendiri pun memaparkan mengenai isu air, yang mana kalau kita lihat berdasarkan cerapan daripada berita itu, kilang disyaki punca pencemaran. Siasatan JAS menjurus kepada 3 kawasan kilang yang dipercayai terbabit dalam pencemaran bau di Sungai Gong yang mengalir ke Sungai Selangor hingga menyebabkan gangguan bekalan air kira-kira kepada 5 juta pengguna di Lembah Kelang. Dan Menteri Alam Sekitar dan juga Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, menyatakan bahawa siasatan Air Selangor pula mengesan bau solvent yang hampir sama dengan pencemaran di Sungai Gong pada awal bulan lalu. Dan kata beliau, tempat pencemaran kali ini berbeza berbanding bulan lalu dan masih awal untuk membuat kesimpulan punca sebenar pencemaran. Dan JS telah pun mengambil sampel air pencemaran, air yang tercemar dan dihantar kepada makmal. Cuma kita sedang siasat dari mana punca pencemaran. Pencemaran kali ini tidak begitu serius dan kita sudah mengenal pasti 2 hingga 3 kawasan kilang yang akan menjadi fokus siasatan. Kementerian juga tidak akan berkompromi dengan pencemar ini dan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk polis, pihaknya juga yakin tindakan dapat diambil terhadap penjenayah alam sekitar itu. Itu adalah daripada cerapan berita daripada muka hadapan berita harian itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada sesiapa. Kali ini ada satu inisiatif lah ataupun insentif yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Selangor sendiri, yang menyatakan bahawa terdapat ganjaran yang boleh diberikan, iaitu jumlahnya juga boleh dikatakan agak besar, RM20,000 kepada sesiapa yang memberi maklumat berkaitan dengan pencemaran Sungai Selangor sehingga tertangkapnya dalam kejadian itu. Katanya selain ganjaran, hukuman yang akan lebih berat juga termasuk denda sehingga RM1 juta dikenakan terhadap pelaku yang akan diusulkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN pada bulan November depan. Dan untuk sidang Dewan Undangan Negeri DUN depan pada 1 November kita akan bawa masuk mengubah hukuman penjara dan denda. Jika sekarang RM100,000, kita akan tingkatkan RM200,000 hingga RM1 juta dan penjara 3 tahun. Pada masa sama kita akan galakkan orang ramai untuk bertindak sebagai whistleblower dan kita akan beri ganjaran RM20,000. Itu antara perkara-perkara dan juga inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan bahawa pencemaran air Selangor ini
dapat dikawal. Tapi bagi ramai pihak yang menyatakan bahawa termasuklah aktivis alam sekitar menyatakan bahawa apa yang penting sekarang ini terhadap isu pencemaran air dan alam sekitar ini, apa yang penting adalah tahap kesedaran. Kita kuatkuasakanlah undang-undang dengan tahap tertinggi sekalipun, kita berikan ganjaran dan sebagainya. Tapi sekiranya kesedaran itu tiada dalam kalangan masyarakat dan juga individu-individu yang melaksanakan perniagaan berasaskan bahan-bahan kimia dan sebagainya ini untuk tidak membuang segala sisa-sisa yang tercemar ini ke dalam sungai, itu tidak membawa kepada apa-apa solusi yang lebih baik. Kesedaran itu perlu kita tingkatkan untuk memastikan bahawa pencemaran air ini tidak berlaku, kerana seperti inilah katakan kesannya begitu tinggi sekali kepada pengguna di seluruh negara ini. Ya, dan tetapi apa yang perlu dititik beratkan juga dan apa yang dinanti-nantikan orang ramai adalah bekalan air ini bila agaknya dapat dipulihkan sepenuhnya. Dan ini kenyataan air Selangor semalam yang sekira dari jam ke jam ada mereka memuat naik kemas kini bila air akan dipulihkan sepenuhnya di kawasan-kawasan yang terkesan. Dan setakat semalam ini kemas kini yang mereka berikan kerana mereka telah pun mengenal pasti pencemaran tersebut dan mereka telah memastikan bekalan air tersebut dan mereka juga telah memulakan operasi pembersihan secara lebih awal, jadi mereka dapat menjangkakan bekalan air mula disalurkan kepada pengguna jam 8 pagi hari ini. Tetapi itu hanya permulaan. Untuk kita tunggu pemulihan itu secara sepenuhnya mungkin akan mengambil sedikit masa kalau kita lihat laporannya di astroawani.com. Misalnya di Petaling dijangkakan pulih sepenuhnya pada 8 pagi 21 Oktober. Di beberapa kawasan lain juga ada yang dijangka pada 22 Oktober dan ada juga pada 23 Oktober. Jadi perinciannya ada di astroawani.com dan juga di media sosial Air Selangor untuk anda lihat, dan mungkin anda juga boleh merancangkan hari-hari anda. Mungkin anda boleh pergi ke kawasan lain walaupun berada dalam PKPB lagi. Ada banyak sekatan dan ada banyak kekangan dan cabaran ketika ini, tetapi sekiranya anda memerlukan bantuan itu, Air Selangor juga ada menyediakan PBB awam dan juga bantuan tangki air yang dihantarkan ke kawasan-kawasan yang terkesan. Dalam masa yang sama juga, isu air ini seperti yang kita tahu telah membelenggu bukan saja tahun ini, sejak beberapa tahun yang lepas ada saja isu air tersebut. Dan semalam Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka citanya dengan keluhan dan nasib rakyat ketika mendepani gangguan bekalan air ini, lagi-lagi di tengah wabak COVID-19. Setiausaha Sudut Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani dalam satu kenyataan berkata Sultan Sharafuddin pada 8 September lepas telah pun menghantar surat kepada Menteri Besar Selangor berhubung masalah gangguan bekalan air yang sering melanda Selangor, dan dalam surat berkenaan Baginda telah memberi nasihat serta juga beberapa syur dan pandangan untuk mengatasi masalah bekalan air ini, tetapi nampaknya tidak memberi kesan kerana masalah sama terus berlaku dan berulang. Dan menurut Muhammad Munir juga, sejak 2009 Sultan Sharafuddin telah beberapa kali menulis surat kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Selangor agar masalah air ini tidak dipolitikkan dan diatasi segera kerana ia adalah keperluan asas kehidupan rakyat. Sejak 2009 surat-surat ini telah pun dihantar bagi meletakkan sedikit tekanan ke atas pihak kerajaan untuk mengatasi masalah air ini yang merupakan bekalan asas, sumber asas buat manusia, tetapi pada tahun 2020 masih lagi mengalami isu air ini. Jadi kita harap dengan tekanan daripada istana ini juga akan mendorong lagi usaha kerajaan untuk meningkatkan hukuman penjara, mungkin hukuman yang lebih tegas terhadap mereka yang bertanggungjawab di sebalik isu pencemaran ini, ataupun mungkin ada juga yang mencadangkan menubuhkan jawatan kuasa khusus bagi menyiasat dan juga mencari penyelesaian jangka masa panjang untuk menangani isu ini, Hafizi. Ya, yang ironinya jawatan kuasa khas mengenai isu pencemaran ini telah pun ditubuhkan di peringkat persekutuan dan ia masih lagi berlaku, dan apa tindak tanduk jawatan kuasa ini masih lagi kita belum dapat pastikan, dan apa perincian mengenai tugasan mereka juga dan juga kesan ataupun kesimpulan dan juga perkara yang dilaksanakan oleh mereka juga masih lagi belum kita dapat ketahui setakat ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada kes COVID-19 ketika mana krisis air ini masih lagi berlaku di Lembah Kelang. Tapi dalam masa yang sama juga Lembah Kelang juga mengalami kesan yang begitu tinggi sekali disebabkan oleh pelaksanaan PKPB itu sendiri, dan semalam negara kita mencatatkan angka 800 digit
kes COVID-19 yang baru. 3 hari berturut-turut telah kita capai angka ini dan ini adalah satu perkara yang kita bimbangkan, yang mana kes 865 kes baru dikesan dalam tempoh 24 jam yang lepas. 74% babitkan jangkitan di Sabah. Sabah terus terkesan dengan kes jangkitan COVID-19 ini dan dalam masa yang sama juga jumlah keseluruhannya adalah mencecah 21,363 kes dengan 7,456 kes aktif. Dan daripada kes yang dilaporkan 154 atau 17.8% adalah kluster beberapa kluster iaitu kluster Kepayan, kluster Penjara Seberang Perai, kluster Tembok termasuk 4 kes ringan tahanan penjara Tapah. Dan itu adalah mengenai perkembangan kes di Sabah. Sabah catatkan 643 kes, Selangor 101, Labuan 34, Pulau Pinang 26, Perak 18 kes, Melaka 16 kes, KL 6 kes, Negeri Sembilan 4 kes. Itu adalah perincian mengenai kes COVID-19 di dalam negara ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak beralih sedikit kepada perkembangan politik tanah air negara, yang mana kalau kita lihat semalam ada juga berlaku kes-kes jangkitan kes-kes politik juga masih lagi dibincangkan pada peringkat pemimpin-pemimpin parti itu sendiri, yang mana kalau kita lihat kenyataan daripada Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, ada kenyataannya. Apa cerita, Naila? Ya, kalau kita lihat laporan di astroawani.com, apa yang ditegaskan oleh pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razali ataupun lebih dikenali sebagai Kuni, mana-mana ahli UMNO yang mendahulukan kepentingan parti politik lain boleh dikenakan tindakan disiplin, termasuk juga dibuang parti. Dan katanya tindakan itu juga boleh dikenakan terhadap pimpinan tertinggi parti sekiranya benar ada di kalangan mereka yang mengambil pendekatan sedemikian. Katanya bagaimana yang disuarakan oleh ramai ahli-ahli UMNO di peringkat bawah, sikap yang ditunjuk oleh pimpinan UMNO itu seolah-olah tidak menghormati perjuangan UMNO nak mendahulukan pimpinan parti lain. Mengapa begitu? Jadi kalau inilah sikap mereka sebenar, mereka patut diambil tindakan sampai boleh dibuang parti juga. Dan ini susulan banyak berita-berita laporan yang menunjukkan ada ahli politik yang menyokong kelompok tertentu, ada ahli politik yang mengeluarkan surat-surat yang juga lepas itu didapati adalah surat palsu. Jadi banyak kekeliruan mengenai percaturan politik ketika ini. Kita rasa rakyat pun dah semakin jemu dan semakin keliru dengan di manakah sokongan ini dalam kalangan ahli politik, dan ia juga dilihat sebagai semata-mata untuk merebut kuasa saja. Prinsip dan juga ideologi di sebalik pendirian mereka itu semakin kabur dilihat dalam mata rakyat. Jadi ini jadi persoalan dan juga pertikaian pihak beberapa pihak. Dan juga dalam masa yang sama, semalam sebenarnya kita menjangkakan mesyuarat muafakat nasional yang juga kita menjangkakan akan menambah lagi kekeliruan ataupun akan mewujudkan satu hala tuju baru buat beberapa parti politik di Malaysia. Tetapi apa yang diumumkan semalam, mesyuarat Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional yang sepatutnya berlangsung di Menara Dato' On telah pun dibatalkan pada saat akhir, Afizi. Ya, betul tu, dan itu adalah pengesahan sendiri daripada Tan Sri Anwar Musa yang juga Setiausaha Agong BN yang menyatakan bahawa mesyuarat Jawatankuasa MN sepatutnya berlangsung di Menara Dato' On semalam telah pun dibatalkan pada saat-saat akhir. Dan media telah pun dilaporkan berada di situ pada awal pukul 7 untuk memastikan mengikuti perkembangan mesyuarat berkenaan, dan mesyuarat itu membincangkan isu kemasukan bersatu ke dalam MN secara sah. Dan dalam arti kata lain, mesyuarat itu dibatalkan kemungkinan disebabkan oleh kebimbangan mengenai COVID-19, yang mana kalau kita lihat apabila mesyuarat-mesyuarat diadakan adalah setengah pihak yang menyatakan bahawa boleh ke mesyuarat berjumpa ramai-ramai bersemuka sedemikian rupa, tidak lakukan secara maya. Itulah yang menjadi persoalannya, dan mesyuarat ini dikatakan dibatalkan untuk memastikan bahawa segala kisah-kisah ataupun kritikan mengenai perkara itu tidak dijadikan sebagai bahan politik pula untuk pihak yang lain. Dan kita nak bawakan mengenai selepas ini kita nak bawakan kepada anda mengenai PKS ataupun perusahaan kecil dan juga sederhana. Apa impaknya apabila isu-isu COVID-19, PKPB di Lembah Kelang dan juga ketidaktentuan politik ini bermain dalam keadaan dalam negara ini. Dan kita nak bawakan apa kisah mereka selepas ini. Kita akan bersama dengan seorang yang begitu dekat dengan PKS. Kita akan kembali selepas ini.
Terima kasih kerana menonton Awani Pagi bersama saya dan juga Nailah. Kami hari ini nak bawakan kepada anda cerita ataupun suara PKS, peniaga kecil dan juga sederhana, ketika mana COVID-19 melanda, ketidaktentuan ekonomi negara dan juga ketidaktentuan politik itu sendiri, ditambah pula semalam kita ada krisis air dan sebagainya. Apa cerita dan juga suara PKS yang kita boleh dengar untuk hari ini? Dan untuk itu kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM, Azhari Wahid, yang bersama kami di talian sekat. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Azhari. Saya nak terus kepada soalan, kalau kita lihat Lembah Kelang menyumbang kepada KDNK yang begitu besar dalam negara, tapi ketika mana PKBB itu dilaksanakan, ekonomi itu dibenarkan dibuka semula. Dalam masa yang sama, adakah kita dapat melihat sebarang kesan kepada PKS? PKBB dilaksanakan tapi ekonomi dibenarkan dibuka semula. Ada kesan-kesan tertentu dari segi penjualan barangan mereka ataupun perkhidmatan ataupun kesan yang sebagaimana dapat kita lihat? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TV dan Nailah dan juga Sawadi. Untuk menjawab soalan pertama tadi, saya rasa memang tak dinafikan PKPB lebih kesan juga kepada semua pemain PKS di seluruh negara. Orang terutama kawasan yang terlibat. Ya, ini lebih, kalau kita tekankan lebih kepada seperti mana yang Hafiz cakap tadi, lebih kepada hasil jualan. Dan bila orang tak keluar, jadi kekurangan jumlah orang yang keluar untuk membeli akan beri kesan kepada PKS. Namun begitu, saya fikirkan sebagai seorang pemain PKS, kita ni kena sentiasa lebih kreatif dan lebih inovatif untuk menghadapi barang situasi. Dan saya cadangkan ya, TV, kalau boleh PKS perlu tengok satu konsep yang mudah, itu konsep sharing ekonomi, di mana contohnya kalau katakanlah kita ada kedai yang besar, kita beri kebenaran kepada kalangan-kalangan untuk meniaga bersama di kedai kita. Kita saling membantu untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Ataupun contoh, kalau kita ada kedai mengurut, anda boleh sewakan ataupun pinjamkan kerusi anda untuk mobile spa untuk bersama dengan anda untuk mengurutlah. Walaupun dalam PKPB ini mengurut ni perkara yang memang agak sensitif kan. Dan itu contoh. Dan yang penting saya rasa PKPB, kita perlu agresif dan kita kena keluar cari customer sekarang ni. Sebab kalau kita tak keluar cari customer, contoh ni, buku yang diorang tulis nama hari-hari yang tak pakai MySejahtera, itu adalah database pelanggan. Jadi kita kena lebih agresif call diorang untuk datang order makanan, order barang, ambil perkhidmatan, dan keagresifan kita dalam perniagaan, saya yakin sedikit banyak boleh bantu. Bukanlah untuk kata orang menjana pendapatan yang besar, tapi at least boleh kita kekal kesinambungan, terutama perniagaan dalam krisis dan juga PKPB. Ya, Azhari, kita tahu negara kita mengalami gelombang ketiga COVID-19 ketika ini sehingga memaksa PKPB dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Sabah. Dan kita tahu juga moratorium telah pun berakhir pada awal Oktober lalu. Dan kita nak tahu, ada juga kita dengar cadangan moratorium automatik ataupun moratorium secara berfasar. Ada yang mendesak kerajaan untuk melaksanakan moratorium secara automatik ini. Jadi dalam pandangan Azhari sendiri, adakah perlu kerajaan untuk melanjutkan moratorium automatik berbanding dengan berfasar? Apa perbezaannya? Boleh tolong jelaskan? Okey, terima kasih Lala. Saya rasa moratorium ini adalah satu isu yang sangat dekat dengan aliran tunai pemain PKS terutama. Dia ada pinjaman daripada mana-mana institusi kewangan. Jadi saya sebagai seorang pemain PKS, saya tahu kerajaan telah mengadakan program R&R bersama dengan semua industri kewangan yang di mana mereka telah reach seramai yang boleh peminjam PKS maupun individu untuk struktur semula kita punya pinjaman, dan juga dalam masa yang sama diberi kebenaran untuk moratorium sehingga 3 bulan. Namun begitu, saya faham ada sahabat-sahabat yang agak vokal menyatakan bahawa kalau boleh kita tambah lagi moratorium antara 3 ke 6 bulan. Of course, kita tak boleh minta moratorium ini sampai bila-bila. Kita faham bank kena survive, PKS juga kena survive. Jadi inilah masa untuk kita beri kerjasama yang baik di antara bank, Kementerian Keuangan, bank negara dan semua pemain-pemain industri keuangan untuk sama-sama faham tentang situasi ini dan kita cuba cari satu solusi. Dan kalau boleh, di mana diminta oleh pemain PKS, kita sambung moratorium secara automatik kalau boleh dengan syarat layak dan kena pada syaratnya. Namun begitu, ia memanglah terpaksa tertakluk kepada dasar dan polisi kementerian dan juga agensi keuangan yang berkaitan. Dan saya harap pihak bank boleh kata orang terima idea ni, dan kalau boleh kita dapat moratorium dengan lebih panjang. Itu saja harapan daripada PKS sebenarnya, Laila. Dalam masa yang sama, saya nak juga tahu apa harapan dan juga suara-suara daripada PKS apabila ketika mana COVID-19 ini melanda.
gelombang ketiga melanda negara dan kita katakan pakar-pakar kesihatan menyatakan bahawa lambat lagi COVID-19 gelombang ketiga ini kita nak habis. Tapi perkembangan politik nampaknya lebih rancak daripada pembincangan mengenai COVID-19. Apa cerita dan juga kata-kata daripada PKS yang Encik Azhari begitu dekat dengan PKS? Apa cerita daripada mereka mengenai perkembangan ini? Okey, Kak Nafikan, isu ini isu yang sangat hangat dikatakan sekarang. Bukan sahaja di kalangan PKS, di seluruh negara oleh semua rakyat Malaysia. Dan kami sebagai PKS, kami menyatakan bahawa sebenarnya sebagai seorang pemain politik, kami faham tugas orang politik, seorang ahli politik, itu tugas. Menghalang orang politik untuk berpolitik tak ubah seperti menghalang engineer untuk bekerja dalam dunia kejuruteraan, ataupun menghalang doktor untuk bekerja dalam dunia medical. Jadi kita faham tugas dan peranan seorang politik. Namun begitu saya mohon dan rayu kepada semua ahli politik yang bijaksana di luar sana, kalau boleh duduklah bersama dan pandang balik fundamental dalam politik, iaitu kalau dulu kita mungkin bekerjasama dengan rakyat berdasarkan isu pengalaman dengan NGO dan sebagainya, tapi balik kepada saya pegang konsep PESR yang ingin saya nyatakan, iaitu Political, Economic and Social Responsibility. Dan kita faham tanggungjawab kita dan kita perlukan pimpinan yang baik untuk memastikan hala tuju PKS, hala tuju negara untuk jadi lebih baik. Dan perlu duduk bersama cari solution. Kalau mana yang dah diberikan, kita perbaiki mana yang baik, mana yang boleh. Kalau mana yang mungkin kekurangan, kita tambah baik. Jadi itu perlu satu kerjasama daripada semua pihak. Tak kisahlah anda datang daripada parti politik yang mana, rakyat perlukan anda untuk memacu bagaimana negara boleh ke hadapan, terutama ketika kita berperang dalam COVID-19. Dan saya fikir, Fizi, kalau bukan COVID-19, krisis yang sebesar ini, tidak boleh menyatu padukan kita semua, kita perlukan krisis apa lagi yang Fizi. Dan saya rasa itu satu benda yang kita, pemain PKS, berhasrat untuk menyatakan kepada ahli-ahli politik. Ahli politik juga saya yakin mereka bijaksana untuk memilih jalan yang terbaik untuk memastikan kelangsungan PKS dan juga kelangsungan negara. Ya, Azhari mesej yang cukup tegas. Tapi kita juga nak dengarkan apa lagi cadangan dan harapan daripada pengusaha PKS, peniaga-peniaga kecil menjelang Belanjawan 2021. Apa harapan Azhari sendiri? Okey, saya mengharap untuk Belanjawan 2021 ini, seperti saya pernah nyatakan sebelum ini, kita pandang kepada digitalisation antara salah satu daripada cara, bukan satu-satunya, salah satu daripada cara untuk membantu PKS. Mungkin Belanjawan perlu diletakkan jumlah yang agak signifikan dalam bentuk membantu pendigitalan keusahawanan daripada mikro sampailah ke PLC. Dan saya rasa itu antara satu yang inisiatif yang baik. Dan keduanya, saya mencadangkan untuk kerajaan mengadakan satu tabung bantuan PKS, tabung COVID-19 bantuan PKS yang mungkin boleh disalurkan oleh mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mungkin ada extra money yang boleh disalurkan dalam bentuk sukuk, contohnya seperti mana yang ada sukuk prihatin untuk bantu lebih ramai PKS dalam keadaan krisis ini. Dan saya mohon kerajaan juga untuk mengadakan satu majlis tindakan pembaik pulihan PKS atau kita panggil MPP. Dan kami sebagai pemain industri di PKS dan juga banyak menjaga usaha mikro negara, dan saya sendiri pun bersedia jika dipanggil oleh kerajaan untuk memberi pandangan yang baik untuk membantu terutamanya PKS dan juga pemain perniagaan mikro, untuk kami sama-sama bantu memberi pandangan dan hasrat kami kepada pihak kerajaan untuk memastikan hala tuju kita ni kita berjuang bersama-sama dan menjadi satu yang lebih mantap dan bukan satu perbalahan yang tidak mendapat ke arah satu penyelesaian. Dan saya berterima kasih atas apa yang telah dinyatakan oleh kerajaan. Namun itu saya harapkan bajet 2021 memberi satu kesan yang baik kepada pembangunan PKS terutama dalam krisis lain. Saudara Azhari, saya ingin berbalik kepada sedikit isu PKS ini. PKS kita sekarang ini PKPB, COVID-19, ketidaktentuan politik, gangguan bekalan air. Sampai bila PKS ini mampu bertahan dalam situasi sedemikian rupa? Adakah kita akan melihat ramai PKS yang akan sengsara sekaligus kita tidak mahu ramai yang gulung tikar, saudara Azhari? Ya, betul. Tak dinafikan. Memang sekarang pun dah ramai juga yang gulung tikar, dan saya rasa boleh mencecah 800,000 atau ada 100,000 PKS saja, sekurang-kurangnya lah. Namun begitu, saya risau tentang daya tahan kita, terutama dalam keadaan krisis yang pelbagai, krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial. Namun saya harap kepada semua pemain PKS, kita sentiasa peka dengan apa sahaja bantuan ataupun unjuran yang diberikan oleh kerajaan untuk masuk PKS. Dan kita kena faham dari segi untuk menjadi seorang pemimpin kerajaan, kita perlu lebih kreatif dan lebih berdaya tahan untuk memastikan walaupun kekurangan
kekurangan daripada apa yang kita bantu dalam bidang kerajaan, kita harus maju ke hadapan. Sebab kita ada pasukan di belakang kita. Kita ada pekerja di belakang kita yang perlu kita selamatkan juga. Dan saya yakin semua majikan, semua pemain PKS ingin menyelamatkan perniagaan masing-masing. Namun begitu, saya tak langsung bantuan daripada kerajaan boleh membantu kami untuk memastikan kita boleh maju ke hadapan dan terus kekal berniaga. Dan saya harap kerjasama dan mendengar suara hati rakyat dan juga pemain PKS oleh kerajaan dan juga ahli politik ini memberikan satu keputusan yang sangat mantap supaya kita boleh pilih satu jalan penyelesaian yang baik dan kita boleh bawa idea itu dan kita implementasikan untuk kebaikan pemain PKS dan juga yang penting untuk kebaikan pembangunan ekonomi negara. Okey, Ya, baiklah. itu harapan kita semua, Encik Azhari. Terima kasih Encik Azhari merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AZM untuk perkongsian tadi bagaimana pengusaha PKS ketika ini berdepan dengan pelbagai cabaran COVID-19, PKPD dan juga gangguan bekalan air. Tapi dalam kita menghadapi krisis ini juga peluang baik untuk kita menceburi norma ataupun inovasi idea baharu dalam perniagaan kita ataupun apa sahaja bidang kita. Dan dengan itu saya sebenarnya akan mengadakan satu workshop pada 22 Oktober Khamis jam 11 pagi juga sempena menjelang Belanjawan 2021 inovasi bisnes anda ketika COVID-19. Saya akan bersama dengan Reza Syahid daripada Magic dan juga Muiz Aziz merupakan pengasas bersama Inka daripada pihak industri berkongsikan tips bagaimana anda boleh menginovasikan perniagaan anda ketika tengah-tengah krisis dan juga pelbagai cabaran lain. Ya, dan dengan itu, sekian dari kami. Saya Hafizah Zaman bersama dengan Naila Huda. Assalamualaikum, salam sejahtera.